Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria semuanya. Selamat pagi. Saya mendoakan semuanya sihat walaupun duduk di rumah, tapi kita masih lagi boleh produktif, dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi bersiaran live bersama saya pada pagi ini dalam sesi Bual Bicara Rahsia dari Porak. Ini adalah siri yang ketiga yang telah siaran ni ataupun program ni ditaja oleh Biosense yang membuatkan program ini untuk kita berkongsi tentang manfaatnya ataupun rahsia yang ada dalam Porak. Okey. Seperti yang siri-siri sebelum ni saya perkenalkan dulu, kemungkinan ada di antara kita yang first time mengikuti program Bual Bicara ni kan. Rahsia dari Porak ni sebenarnya kita nak sharekan manfaat ataupun tips ataupun kebaikannya daripada kita mempunyai Porak. Okey. Porak ni sebenarnya kan adalah perkataan daripada orang Negeri Sembilan. Sebenarnya sebab saya orang Negeri Sembilan, so saya menggunakan perkataan Porak tu. Mungkin ada yang tak tahu. Bukan sahaja orang luar, mungkin orang Negeri Sembilan yang tak pernah dengar juga perkataan Porak tu. So saya terangkan, Porak ni adalah kebun mini ataupun mini garden ataupun edible garden yang ada dekat belakang rumah ke, dekat tepi rumah ke, yang kita selalunya gunakan tempat ni, Porak ni, untuk menanam bahan masakan kita, sama ada untuk kita jadikan ramuan masakan ataupun kita gunakan untuk ulam-ulam ataupun herba yang kita boleh konsum ataupun makan sebagai ubatan herba di rumah lah. Maknanya belum nak pergi ke klinik, tapi kita boleh gunakan bahan-bahan yang ada dekat rumah kita tu. Okay, selain pada tu, kemungkinan ada juga yang tak mengenali apa itu Biosense. Biosense ni sebenarnya adalah brand owner ataupun brand name yang menawarkan rangkaian produk organik yang digunakan untuk home gardening ataupun organic farming dan sebagainya, daripada penyediaan ataupun menawarkan baja organik dalam bentuk pepejal ataupun dalam bentuk cecair, bentuk powder, sehinggalah kita menyediakan juga botanical pesticide ataupun racun serangga organik yang kita boleh gunakan. Kadang-kadang bila kita nak bertanam kan, macam nak menanam secara organik ni, kita fikir mana nak cari baja, mana nak cari bahan-bahan untuk nak buat kompos, mana nak cari racun serangga dan sebagainya. Susah kan nak pergi satu tempat ke satu tempat. Kadang nak Google pun kena pergi banyak-banyak kedai baru boleh kita beli keseluruhan tu. Tapi dengan Biosense kita ada lengkap. Kita ada composting set, kita ada juga gardening set yang lengkap, dan tak perlu lagi dah nak cari dekat kedai-kedai lain. Okey. Terima kasih Biosense masih terus menaja siaran kita. Seperti yang siri-siri sebelum ni kan, kami menampilkan panel jemputan yang sudi berkongsi dengan kita semua tentang manfaatnya menanam secara organik, makan sayur-sayuran ataupun ulam-ulaman ataupun herba yang memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan kita, sama ada dalaman ataupun luaran. Itu yang kita nak tahu kan, sebab kita kan tak naklah macam tanam je tapi tak tahu apa guna, ataupun ada jugalah yang selalu saya dengar, oh kat rumah saya ada, kat kebun saya ada, tapi saya tak tahu pula untuk apa kan. Ataupun kita masukkan je bahan masakan tu dalam sebagai ramuan masakan, tetapi kita tak tahu apa fungsinya. So insyaAllah dalam program Bual Bicara Rahsia dari Porak ni, kita akan cuba ukaikan manfaat dan sebagainya lah untuk kita ketahui. So bila kita nak masak, kita campurkan dalam bahan masakan kita tu, kita tahulah oh benefitnya, apa efeknya kepada tubuh badan kita. Okay, selain saya akan menjemput panel jemputan ni menerangkan ataupun kongsi dengan kita semua, saya juga mengalu-alukan
penonton-penonton ataupun rakan-rakan yang menyertai program Bual Bicara ni boleh bertanya terus. Kita ni kan buat santai-santai je. Boleh bertanya dengan saya ataupun dengan panel apa yang nak kita ketahui dengan lebih lanjut. Okey, topik pagi ni kan bagi saya semua topik sangat menarik. Sayang ini kan sangat sesuai dalam keadaan sekarang ni. Kita masih lagi dalam keadaan PKP. Kemungkinan ada di antara kita ataupun saya rasa semua orang affected because of PKP ni, sama ada dalam aspek keuangan ke, sosial ke, emotion ke dan sebagainya kan, berbeza-beza orang lah. Cuma hari ni kita cuba kongsikan tentang apa tahu, bagaimana kita nak buat menjana side income ataupun pendapatan tambahan secara santai-santai yang kita boleh buat di rumah sebab kita banyak masa kat rumah kan masa PKP ni. So apa aktiviti yang kita boleh buat selain daripada kita boleh gunakan untuk makanan kita, dia juga boleh menjana pendapatan kepada kita. Mungkin kalau tak banyak pun boleh dapat dalam RM200-300 pun boleh juga kita gunakan untuk belanja dapur ke ataupun bayar bil dan sebagainya kan. So insya-Allah panel jemputan kita nanti akan menerangkan pengalaman beliau, macam mana beliau terlibat dalam penanaman secara organik yang boleh menghasilkan pendapatan sampingan walaupun beliau telah pun dah lama pun mempunyai kerja yang hakiki ataupun kerja tetap. Okey, so tanpa berlengah masa lagi, insya-Allah program Bual Bicara ini kita akan bersiaran selama 45 minit. Kalau banyak soalan mungkin maksimum 1 jam. Okey, so saya tidak membuang masa, saya ingin menjemput panel jemputan kita pada siri ketiga ini, Cik Muhammad Nazri bin Mat Nasir. Beliau adalah juru teknologi makmal perubatan dalam bidang sains teknologi makmal perubatan. Assalamualaikum Cik Nazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor? Apa khabar Cik Nazri? Sihat Alhamdulillah Cik Nazri. Alhamdulillah. Okey, untuk yang mungkin dah kenal juga dengan Cik Nazri ni kan, yang ikut kita punya FB, Cik Nazri punya selalunya dia gunakan nama Fajar Hijau, okey. Nama pun dah hijau kan, so mestilah ada kena mengena juga dengan pertanian tu ataupun tanaman, sangat menarik. Okay, terima kasih Cik Nazri sebab sudi menerima jemputan kami bersiaran pada pagi ini. So masing-masing sangat teruja nak mendengar pengalaman Cik Nazri kan, bagaimana bermulanya dan macam mana dapat pendapatan walaupun buat aktiviti secara santai-santai. Okey, permulaannya mungkin Cik Nazri boleh kenalkan sikit kot dulu latar belakang Cik Nazri, lepas tu macam mana boleh terlibat dengan aktiviti pertanian organik sebabnya bidang hakiki Cik Nazri adalah tentang perubatan, betul tak? Orang teknikal perubatan. Okey, silakan Cik Nazri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Kian sebab bagi peluang kat saya untuk buat sharing hari ni lah. Itulah sebenarnya dia memang bukan bidang saya. Nak kata ilmu tu saya rasa memang jauh compare dengan yang lagi pakar daripada kita lah, daripada saya lah. Tapi alhamdulillah sebab benda ni mungkin dia berlaku secara tak langsung. Saya cuba kita bila tak ada aktiviti dan kita cuba try, and then adik saya pun dah terlibat. Jadi kita cuba nak tanam sebab kita nak makan. Apa sebab kita rasa kita nak makan. Jadi mula-mula memang tak terfikir pasal organik. Kita fikir pasal masa tu apa je baja yang kita boleh pakai, racun yang kita boleh pakai, kita pakai. Tapi sebenarnya dia ada efek. Contoh macam saya sendiri, saya kat bidang lab, jadi saya memang nampak benda ni memang ada efek kita. So sebab saya pun memang ada buat chili fertigasi dulu sebelum ni kan. So start daripada tu kita dah start nak implement cara organik. Tapi kita tak dapat buat lagi 100%. So kita cuba bawa sikit-sikit organik ni. So start daripada tu lah. Start daripada tu kita nak perkenalkan produk yang berasaskan organik atas manfaat yang kita dapat tu dari segi perubatan. Cik Nazri memula menanam dulu memang tanam cili sahaja ke ataupun ada campuran juga tanam-tanam lain? Tak. Asas tu buat cili je, cili padi. Sebab sekarang ni lah macam-macam je.
Sebab lepas kita tutup kebun, pilih fertigasi tu, sebab bila dah tutup tu, dia masih lagi tak boleh duduk diam, masih lagi nak buat, masih nak beraktiviti bertani ni. So start tu baru kita cuba pelbagaikan lah, maksudnya kita try pula produk lain, mungkin tanaman lain, apa yang sesuai dekat kita punya cuaca. Tapi first kita ambil dari segi cuaca lah, kita concern about dia boleh hidup ke, dari segi serangga ke, baru kita tukar dari segi cili ke sayur-sayuran sikit lah. Sebab ada juga orang mempunyai sedikit macam skeptikal lah, rasa macam curiga bila kita bertanam, berkebun secara organik ni kan, dia berpendapat macam lambat hasilnya, lepas tu macam tak sebagus hasil yang menggunakan baja biasa, konvensional dan sebagainya tu. Kalau pendapat Cik Nazri macam mana agaknya? Dia mungkin lah juga betul, sebab kalau kita tengok pemilihan baja secara chemical lah, kita panggil mungkin bukan organik lah, non organik ni, mungkin dia cepat besar. Tapi mungkin the way dia produce tu, dia dah ada dia punya sukatan dia. Mungkin kita keluarkan yang organik ni, kita tak ada spesifik, kalau macam kita kata ubat tu mungkin ada dosage dia kan. Tapi kat sini kita tak tahu berapa jumlah yang kita patut pakai, banyak mana, so kekerapan tu. Jadi ni yang kita memang asalnya nampak kecil. Dia tak sama macam saiz-saiz yang bukan organik. Dia saiz dia besar, cepat apa semua lah. Tapi bila kita cuba, itulah dia mungkin step by step lah. Kita nak producekan, kemudian kita nak tahu macam mana kita nak gunakan. Dari segi kuantiti, dari segi kekerapan, benda ni kita kena modify sendiri kot saya rasa. Kita kena tahu. Ada kena try and error. Betul. So dia ambil masa sebenarnya. Sampai dah dapat satu produk tu, kita dah tahu ni banyak ni, kekerapan dia macam ni, hasil tu kita dah tahu dah. Dan kita boleh estimate dalam satu cycle tu berapa lama kita boleh producekan produk ni. Contoh macam kobis ke, sayur ke yang berasaskan organik ni. Tapi dia kena banyak pemantauan jugalah. Maksudnya kena perhatikan daripada awal sampai sepanjang proses tu lah. So mungkin kat situ yang kita kumpulkan data, kita modify balik untuk cycle yang kedua dan seterusnya. Kalau memang betul lah caranya macam tu. Betul tu Cik Nazri, sebabnya kan bila kita menanam secara organik ni, sebab dia buat slow release, sebenarnya nutrisi yang ada dalam kompos ke dalam baja tu, dia bukannya macam kalau yang konvensional tu dia memang dah sedia ada, bila you letak je dia terus keluar semua everything kan. So kita punya ni bersifat slow release, tetapi surely lama-lama dia akan lagi makin lama makin bagus lah kan. Okay, untuk pengetahuan rakan-rakan yang menyertai kita punya yang join kita punya program Bual Bicara ni kan, Cik Nazri ni di antara tanam-tanaman yang saya suka sangat dia buat, dengan saya tengok hasil ni pada dulu sampai sekarang kan, adalah kobis. Dulu kita sangat risau nak tanam kobis ni, macam boleh jadi ke, boleh tanam ke, boleh ke besar, boleh ke dapat hasil. Semualah pertanyaan-pertanyaan tu end up with ada di antaranya tak berani nak tanam. Sebenarnya macam bila Cik Nazri tunjuk kat saya tu kan macam kejap je Cik Nazri dah boleh tuai, lepas tu dah dapat boleh supply dekat loyal customer dan sebagainya. Mungkin Cik Nazri boleh sharekan sikit tentang skeptikalnya orang nak menanam kobis di tanah rendah ni. Mula saya pun kena juga. Saya pun melalui fasa tu juga. So bila kata kita tanam kobis, kita terfikir tentang mungkin Cameron Island, Kundasang. So mungkin ini orang kata ni tempat yang paling sesuai untuk kita tanam. Tapi kita nak tahu juga, that's why kadang-kadang knowledge tu kita nak tahu benih tu benih yang macam mana. Adakah benih tu, kan benih banyak jenis. Kemudian kita nak tahu, benih tu sesuai tak dengan tempat kita. And then cara tu kita nak kena tahu daripada awal. Dari segi penggunaan baja, dari segi penggunaan air, keadaan tempat tu sendiri. So macam saya, masa mula tu memang saya fail. Saya memang akui memang saya fail. Dia tak jadi, kadang-kadang dia kering, halfway tu dia mati. Jadi bila kita nampak benda tu, kita kali kedua, kali ketiga tu kita cubakan lebih pada air pula.
So maksudnya 2-3 hari tu kita tengok, kita monitor air sebab saya buat fertigasi. So saya mungkin apply konsep fertigasi tu sebab kita nak supplykan air yang konsisten. So maksudnya kalau macam cili dulu saya pakai mungkin satu hari tu kita akan pump dalam 4 ke 5 kali ikut keperluan. Jadi saya cuba juga pada Kobis. Tapi yang penting Kobis tu tak bertakung air. Dia mesti air tu mesti mengalir. Jadi bila kita dah dapat dia punya cara tu, setakat ni alhamdulillah. Maksudnya benda boleh dibuat. Dan tak silap saya BPIT Selangor sendiri pun dah menghasilkan kebun yang berkonsep macam ni. Jadi sebenarnya kita yakin benda tu asalnya the idea untuk buat secara fertigasi, benda tu memang boleh jadi. Kalau tak guna fertigasi yang macam contohnya tanam dalam pasu biasa saja, macam mana? Pun boleh. So asalnya saya mula dengan pasu biasa. Cuma itulah sebab bila kita monitor air tu mungkin kurang, mungkin baja tu mungkin kurang. Jadi bila data yang pertama tu kita bawa ke depan, kita gunakan balik. Mungkin kita adjust dari segi air, mungkin kena buat secara manual lah. Kalau mungkin masa awal tu, macam saya bekerja, so mungkin saya boleh siram air masa waktu pagi dengan petang je bila balik kerja. Atau mungkin kalau paling lewat kadang waktu malam baru saya boleh siram. Jadi saya nampak benda ni memang ada effect sikit lah. Tapi slowly lah bila kita dah tahu supply air pun kena konsisten. That's why saya pasangkan fertigasi kepada saya punya set tu. Dia boleh tapi mungkin kita boleh buat manual lah macam pagi, tengah hari, petang. Cuma jangan dia bertakung air kat dalam tu. Selalunya Cik Nazri kalau tanam Kobis kan berapa banyak Cik Nazri tanam sekali jalan macam tu? Sebab saya punya capacity kecil tu. Capacity biasalah home gardening kan. So bila buka home gardening ni saya tengok saya boleh buat sampai antara 56 ke 60 pasu. So saya gunakan space tu. Saya kena semai, mana saya kena semai more than 60 lah. Sebab kadang masa semaian tu peringkat awal kadang mati, kadang kering. So kita nak kena lebihkan sikit. Jadi bila kita pindah ke pasu tu, macam saya, hari tu saya share dengan kawan-kawan dengan doktor masa kita buat dekat Malacca Mall. Mana saya ada few step kan. Step pertama, step kedua, step ketiga. Jadi kadang daripada step tu nak berpindah, kadang-kadang dia mati, kadang terkering, kadang-kadang kena serang dengan sebab serangga. Dia ni serangga, kadang-kadang kucing pun suka makan. Jadi kita kena producekan lebih, kena ada banyak. Sebab saya punya target lah. Walaupun dia home gardening, tapi mana kemampuan saya katalah 60 pasu. Jadi saya kena semai tu lebih sikit lah. Jadi mana bila saya run tu 60 tu memang full capacity 60. Maknanya yang Cik Nazri tanam tu sebab dah ada permintaan daripada customer lah. Mula-mula kita punya aim tanam untuk makan sendiri because of kita ada sejarah dalam family yang berkaitan dengan kanser apa semua. So bila benda ni berlaku, dia buka mata kami untuk makan benda yang sihat. So bila kita nak makan benda yang sihat ni kita kena tanam sendiri, kita kena kawal sendiri. So start daripada situ jugalah sebenarnya. Jadi bila kita tanam tu orang nampak makan ni bagus lah, sedap lah, sihat lah apa semua kan. Dah start macam boleh tak kita nak beli. Bermula dengan orang yang dekat. Jadi bila kat situ saya nampak ada permintaan sebenarnya, ada orang nak walaupun kita tak dapat sijil yang mengatakan kita punya organik. Tapi setakat ni lah memang kita buat 100% memang organik. Orang yang kenal kita, dia memang berminat nak beli. Jadi bermula dekat situ. Dia memang percayalah. Kepercayaan lah. Dia based on trust jugalah. Bila dah sampai saya kerja, kadang-kadang saya bawa ke tempat kerja, kawan seorang nak, dia dah start merebak. Dia dah menyampaikan benda ni ada. So kat situ saya nampak sebenarnya ada peluang. Walaupun dia kadang-kadang kena effort kita makan masa sikit. Tapi dia ada peluang untuk kita niaga. Betul. Okey, Cik Nazri ada soalan tapi Cik Nazri mungkin dah jawab tadi ataupun nak tambah sikit lagi. Soalan daripada Cik Aminah Kamal. Dia tanya, mustahil tak untuk seseorang yang hanya menanam di belakang rumah untuk menjana pendapatan? Maknanya pendapatan tu yang macam surely boleh dapat lah macam tu. Pandangan Cik Nazri. Sebenarnya itulah, insyaAllah sebenarnya memang boleh. Kalau based on this question, maksudnya hanya menanam di belakang rumah untuk menjana pendapatan,
boleh, tapi kita tak expect lah macam kita buka satu benda yang besar. Tapi untuk menambah pendapatan sampingan tu, saya rasa tak mustahil. Memang boleh tu, benda tu boleh berlaku. Sebab saya pun kadang terfikir juga tentang projek komuniti. Contoh macam sekarang kan PKP kan, saya rasa memang ramai yang terjejas. Tapi kalau katalah satu rumah yang ada ruang, dia tanam satu jenis tanaman, yang lain tanam jenis tanaman yang berbeza, mungkin kita boleh lantik mungkin seorang ke untuk kita pasarkan produk-produk yang daripada rumah-rumah ni tadi. Dia sama sebenarnya macam projek kebun komuniti. Cuma kita kecilkan balik, dia daripada rumah, daripada laman-laman rumah masing-masing. So pada saya tak mustahil. Mana kita gunakan ruang yang ada, kita ni akan jadi macam satu superstore tapi dekat rumah masing-masing lah. Kalau orang nak beli, okey, orang ni ada supply serai, yang ni ada kobis, yang ini ada bayam, macam tu lah kan. At least semua barang-barang kita perlukan tu ada yang ditanam secara organik. Memang bagus kalau kita buat program tanaman secara komuniti macam tu kan. Okey, ada soalan lain yang ditanya Cik Nazri daripada Puan Ernie Norris. Perlu space tak in between pasu tu? Maksudnya mungkin dia tanya tadi tu tentang nak tanam kobis, perlu tak in between tu kena ada ruangnya? Silakan Cik Nazri. Dia ruang tu sebenarnya perlu ada untuk kita memudahkan pergerakan. Dia macam sebenarnya dia bergantung kepada kawasan yang kita ada tu. Katalah kalau kawasan tu luas, kita nak gunakan setiap pasu tu adalah untuk kita bergerak. Sebab kobis ni bila kita tanam, sampai masa dia akan kembang. Kalau kita terlalu rapat, dia akan mengganggu proses antara satu pokok kepada satu pokok. Sebenarnya dia bukan kata tak cantik, tapi dia akan mengganggu proses pembesaran tu. Sebab kalau dia ada space yang luas, pembesaran pokok tu akan tumbuh cantik, daun tu akan lagi banyak dia resap dalam proses fotosintesis nanti. So produce makanan tu akan jadi lebih baik lah. Memang kena ada gap lah. Perlu ada ruang lah kan, betul kan? Okey, saya alu-alukan lagi kalau ada sebarang persoalan yang berminat nak tahu pasal kobis ke, pasal tanaman yang lain ke. Saya ada tengok Cik Nazri selain daripada tanam kobis, yang tanam serai organik juga. Cepat ke ambil masa untuk nak tuai dan untuk dijual mendatangkan pendapatan Cik Nazri? Saya pun belajar serai juga daripada cikgu-cikgu serai juga. Kita ambil katakanlah serai ni tempoh tuaian dia dalam 6 ke 8 bulan. Tapi dia kata the best mungkin dalam optimum 7 bulan lah. Tapi kalau tengok contoh yang hari tu yang saya bawa tu, yang saya jual tu, itu dalam 6 bulan lebih sikit lah macam tu. Tak sampai 7 bulan. Sebab kita nak tengok, saya guna baju tu baju organik. Kemudian kita guna kompos. Masa permulaan tu kita guna kompos yang macam mana doktor ajar. Dan foliar ni daripada kita punya hasil kompos tadi tu lah. So benda ni saya gunakan balik je dalam tanaman tu. So saya nak tengok dalam 6 bulan dia punya hasil tu macam mana. Adakah kan macam kita punya skeptical thinking, organik ni dia akan mungkin kecil sikit ke, terbantuk ke apa ke kan. Tapi alhamdulillah walaupun dia dalam 6 bulan, katalah satu rumpun tu saya tak dapat lah dalam 2 kilo. Tapi saya dapatlah dalam 1.5, 1.6 macam tu. Dengan dia punya saiz pun kita susun balik kan. Kalau saya tanya balik dengan yang cikgu-cikgu serai ni, kata kat situ bercampur, ada grade A, ada grade B lah. Lebih kurang grade ni macam maksudnya mungkin dari segi saiz lah kan. So, ya betul. Maksudnya dapat juga, maksudnya yang 5 kilo tu saya dapat yang grade A. Lepas tu adalah yang lain-lain bercampur tu. Maksudnya 6 bulan tu saya dapat capai gunakan konsep organik juga. Okay, very maksudnya good. Memang boleh. Memang boleh. Maknanya kalau kita santai-santai menanam untuk bahan masakan kita, kita tanamlah juga lebih kan. Sebab serai bukannya selalu nak kena jaga kan Cik Nazri. So dapat jugalah tambahan pendapatan kat situ. Itulah, ada orang mungkin praktikan 3T kan doktor. Tanam tinggal tuai kan. Tapi kalau nak cantik tu, walaupun dia serai, pada saya mesti kena bersihkan. Kalau macam kita tak boleh buat mulching apa kan. Macam mulch tak sempat, kita kena bersihkan juga. Mana yang sempat sikit supaya organik tu dia dapat serap kepada akar tu tadi. Betul. Jadi maknanya adalah proses yang kita kena buat dalam sebulan tu, mungkin nak bersihkan kawasan, bajakan dia apa semua. Baja pun tak serap. Tapi taklah teruk sangat kan.
Tak. Dia relax sikit lah. Alright. Sambil nak tunggu kobis kan. Okey, saya ambil ni Ya. soalan ni datang saya ucapkan dan alu-alukan Profesor Fazilah Adibah yang join kita pada pagi ni. Profesor. Saya rasa dia dah lama nak follow Cik Nazri Ah, kan. So dia video tak siap dia lagi. kata saya minat untuk bekerja sama tanam kobis untuk komuniti sebab dia ada ladang yang besar dekat UMT tu. Hmm. So saya ingat ni satu tawaran yang menarik untuk Cik Nazri ni. Kena sahut sikit lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mungkin boleh Untuk kot. berkata, Saya pun saya minat benda ni. InsyaAllah kalau mana yang saya boleh kerjasama, saya boleh bantu, insyaAllah saya akan bantu. ya, Alhamdulillah. Sebab saya percaya dengan bila saya buat observation juga sebenarnya bila saya tengok Cik Nazri punya gaya, komitmen dia, lepas tu hasil yang ditunjukkan kan, saya rasa saya percaya Cik Nazri boleh pergi jauh dan boleh menjadi rujukan kepada orang-orang lain yang berminat bertanam. Mungkin permulaannya secara santai-santai tetapi bila dah dapat hasil yang bagus kan, boleh menjadikan ia sumber pendapatan yang lumayan. So macam tadi kan bila Prof menawarkan untuk berkolaborasi ataupun bekerjasama tu, saya rasa itu adalah peluang yang sangat bagus. So kalau kata orang lain yang berminat juga buat benda yang sama kan, so buat, share kan, dan mungkin ada orang tengah mencari idea macam mana nak buat. So saya rasa ini sangat besarlah peluangnya untuk Cik Nazri. Saya ucap tahniah lah pada Cik Nazri sebab dah ada orang pun Terima kasih. offer daripada profesor Terima pula kasih tu. Prof. Okey, saya ambil satu soalan lagi sebelum saya nak pergi soalan untuk Cik Nazri yang khususnya nanti. Soalan daripada kita punya penonton ni, Cik Aminah lagi bertanya, macam mana kaedahnya masa Cik Nazri mula-mula nak pasarkan hasil tanaman ya, dia kata. Macam mana mula-mula, mungkin diorang ni kan dah tanam tapi segan nak jual ataupun tak tahu kat mana nak jual. So mungkin Cik Nazri boleh sharekan sikit kot. Saya ada pengalaman tentang ni lah. Maksudnya contoh masa saya buat cili padi, kita tanam tapi kita maklumlah saya tak ada pengalaman bisnes yang betul-betul bisnes lah orang kata kan. Tapi bila kita tanam, saya buat cili padi, masa tu dalam 500 beg. Kita tanam, betul-betul jaga, betul-betul. Tapi kita ada masalah kat mana kita nak jual. Kita tak tahu dekat siapa kita nak jual. Saya rasa ramai orang yang ada masalah yang sama juga. So kat situ yang saya mula belajar satu proses yang lain. So macam mana kita nak pasarkan? Macam mana kita nak share apa yang kita ada untuk orang beli. Satu kadang-kadang orang tak beli, dia tak tahu. Kadang-kadang mungkin dia ragu juga betul ke kualiti macam mana, dari segi hasil tu macam mana. Tapi kalau saya sendirilah, mungkin untuk home gardening ni, mungkin saya dapat buat satu base lepas daripada cili padi. Mungkin ada orang yang dah kenal, jadi saya tak ada isu sangat bila saya buat home gardening. Tapi saya cuma bila saya tak cukup stok. Bila permintaan tu lagi banyak daripada apa yang saya ada. Wow, okey. Saya faham soalan tu, proses tu sama macam mula-mula saya hadapi. So macam mana nak start. Tapi zaman sekarang kalau kita dah ada social media, saya rasa cuba utiliskan social media ni. Dari segi sharing ke, mungkin orang tak nak tahu sangat kadang dia tak nampak hasil tu. Tapi kalau kita mungkin bukanlah kita nak menunjuk macam mana, tapi mungkin the way kita bercerita, kita share peringkat awal, orang akan nampak, orang akan tahu proses tu macam mana, dia akan berminat. Itu satu cara lah. Ataupun mungkin kalau kata siapa yang bekerja atau ada jiran-jiran, so boleh gunakan dulu kawasan-kawasan yang terdekat ni. Dan barulah cubalah pasarkan kat kedai ke apa ke. Tapi saya memang ada masalah stok yang tak cukup. Sekarang ni? Wah, dahsyat tu, satu motivasi. Satu motivasi pada orang lain tu. Betul, insyaAllah kalau cuba insyaAllah memang dapat. Betul. Okey, Cik Nazri, saya nak tanya, sebab orang kan berminat satu, nak tahu, mungkin bermulanya sebagai hobi. Selalunya kalau hobi ni, kalau ada orang mempunyai minat yang kuat, insyaAllah dia akan teruskanlah hobi tu. Tetapi ni manusia ni dia selalu terkenal dengan apa tahu? Kena ada reward. Kalau tak ada reward, susah sikit lah dia nak meneruskan consistently kan, buat kan. Okey, mungkin
Cik Nazri boleh beritahu sikit lah macam mana dan apa juga faktor yang mendorong Cik Nazri nak teruskan menanam secara organik macam kita kata awal, peringkat awal tadi lah, lambat, mungkin hasilnya taklah sebesar yang konvensional punya cara tu. Apa yang membuatkan nak teruskan juga secara organik ni? Mungkin Cik Nazri boleh terangkan sikit, kongsi sikit bersama kita punya ni penonton. Betul. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang ada sampai masa kadang macam kita bila terlalu penat kita akan give up. Dia rasa macam putus asa. Tapi dia bukanlah makna kita putus asa. Tapi bila sampai tahap macam tu kadang better kita relax dulu, kita rehat dulu. Tapi apa yang buatkan saya nak teruskan balik, sebab saya rasa macam satu, saya sendiri nak makan. Kemudian itulah cakap, bila kita ada family yang dah melalui proses tu, mungkin dengan kanser, dengan kesihatan yang tak bagus apa semua. Jadi saya rasa mungkin dia jatuh kepada tanggungjawab macam ni untuk saya kena adakan benda tu untuk kami makan benda yang sihat. Okey. Lepas tu, tu saya rasa yang tu yang buatkan saya nak teruskan. Walaupun tak banyak lah kan, mungkin tak pelbagai. Tapi setakat ni alhamdulillah kata, okey kalau kata saya nak makan kubis, saya tahu macam mana. Dan ada pula permintaan tu. Mungkin permintaan ni lah motivasi juga kot. Permintaan ni kata, mungkin dalam 3 bulan kata, dalam 20 orang memang dah tunggu nak beli kubis ni. Jadi saya fikir kalau 20 orang, 20 biji, saya fikir mungkin ni dari segi income macam ni. Kita kira benda ni kan. So dia secara tak langsung dia mendorong. Saya fikir walaupun dia kecil, kita buat banyak, kita dapat banyak. Kalau kita konsisten, insyaAllah dia akan konsisten, dia akan masuk pada kita. Tapi dia adalah tanggungjawab lain macam mungkin orang ni dah suka dan kita dapat wujudkan satu komuniti yang orang makan yang organik. So bila kita dah wujudkan komuniti ni, kita tahu memang ada pembeli. So kita kena buat. Kita kena supply. Sebab dia ibarat macam kita dah janjikan sesuatu pada orang yang memang tunggu benda ni. Tak boleh berhenti lah. Saya tak boleh give up. Saya tak boleh give up, saya tak boleh berhenti. Walaupun dalam tu sikit ke apa kan, at least dia ada. Itu sekadar pendapat saya lah doktor. Lebih kurang macam tu lah. Okey, terima kasih. Saya rasa kan itu pun dah sangat kuat. Saya pun sebenarnya terinspirasi dengan faktor-faktor yang Cik Nazri nyatakan tadi kan, kongsikan tadi tu. Sebab saya rasa pun pada peringkat awal yang menjadi drive kepada kita nak menanam secara organik ni macam selalunya lah. Dulu kita kan mungkin tak kisah sebab benda tu available je, kita beli je lah, ada manfaat tak ada manfaat, kita tahu beli sayur, beli kat kedai, balik masak, lepas tu kita tak fikir pun apa side effect dan sebagainya kan. Tetapi sebab sekarang ni saya rasa semua orang dah tahu, banyak yang tahu kan apa baik dan buruknya, so lebih baiklah kita tanam sendiri keperluan kita dulu, betul tak? So maknanya kita menyediakan bahan masakan kita tu untuk diri kita, sekurang-kurangnya ahli keluarga kita dapat makanan macam Cik Nazri kata tadi sebagai tanggungjawab menyediakan makanan yang sihat dan selamat untuk ahli keluarga kita dan orang-orang yang berdekatan dengan kita kan. Macam mungkin kita tahu di antara saudara mara ataupun adik-beradik kita ni yang mengalami juga sakit kronik macam tadi kan, kanser dan sebagainya tu, elok makan organik. So kita bagilah kat dia dulu. Itu pun di antara sedekah kita juga kan. Bagi kat dia orang. Lepas tu macam Cik Nazri buat. So 20 orang dah tentu dah menunggu. So boleh lagi tambah kan. Selain daripada kobis, tambahlah serai. Semalam saya tengok harvest terung dan sebagainya. Lagi saya rasa wah macam-macam itu pagi-pagi tu. dia ada. Awal pagi tadi. Kan? Sangat seronok. Dan tanaman, hasil tanaman organik ni dia punya rasa berbeza dengan yang kita beli tu, betul tak? Betul. Dia punya crunchy, dia punya kemanisan kan, memang berbeza lah, betul tak? Betul. Okey, saya betul. Saya alu-alukan lagi persoalan kalau nak tanya lagi tentang penjanaan pendapatan yang Cik Nazri buat dan apa-apa saja soalan tentang penanaman dan juga penjanaan pendapatan daripada Cik Nazri ataupun nak bertanya dengan saya pun saya alu-alukan. Kita masih ada mungkin masa untuk Prof ada tanya kan tentang Prof Fazila tanya tentang serai organik lebih wangi ke? Okey, sila. Saya tak perasan soalan tu. Sila. Sebab
kalau ikut serai dia banyak jenis serai. Ada peha gajah, peha ayam lah. Adalah few tapi macam saya ambil peha ayam. Dia kalau nak compare dengan serai wangi, serai kampung, yang tu memang kuat lah wangi dia, tapi setakat ni walaupun saya gunakan cara organik, bau dia pun tetap tinggi juga. Pada saya bau dia memang kuat juga. So baguslah so guna ni, aroma dia lebih baik lah. Betul. So bau dia pun tak kurang. Okay. So memang disarankanlah menanam secara organik ni kan, betul tak? InsyaAllah, ya, memang digalakkan sangat dia. Okay, saya pun sangat teruja sebab hari tu kan bila menanam tu kan kita tak banyak pun batang yang kita nak tanam satu rumpun tu. Ada teknik je lah macam Cik Nazri katakan. Lepas tu bila dah 6 bulan kita tengok kan ke atas tu kita tengok wah dah merimbun dia banyak kan. So kita pun sukalah tengok wah senang je rupanya tanam serai ni. Macam you katalah saya pun sama letaklah saya punya baja kompos yang kasar tu. Lepas tu nanti saya spray dengan liquid kompos. So bila dia merimbun tu saya happynya lah menjadi tanaman serai saya kan, tak payah nak beli aroma yang sedap. Bila nak masak terus pergi ambil je kat tepi dapur, kat porak tu. So memang sangat-sangat baguslah. Kalau kita tak jual pun sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan perbelanjaan dapur. Kadang-kadang kita beli serai tu 3 batang tu je dah berapa ringgit kan. Lebih baiklah kita tanam sendiri. Cik Nazri. Betul. Macam Puan Aminah sebut yang tadi kan, daun serai untuk buat kompos. Memang saya gunakan daun serai tu untuk komposkan balik. So daun serai tu memang kita gunakan untuk kompos. Sebab dia memang berguna. Sebab kita recycle balik, kita guna balik. Betul. Sebab bahan dalam daun serai tu pun bagus kita jadikan dia bahannya, sebab bila dia extract tu kan ada nutrisi ni yang bagus untuk kita kawal proses tanaman dalam tanah dan sebagainya kan. Betul. Bantu dalam pesticide kan betul kan? Ya. Cik Aminah tanya, mungkin boleh letak daun serai tu dalam kompos juga kan Puan? Bertambah-tambah wangilah kompos. Betul pun. So dulu mungkin kita tak tahu kan, kita cantas buang macam tu je. Ni masukkan dalam kompos. Kalau dia dah kering, jadikan juga dia dalam proses pematangan yang kita buat. Okey, mungkin saya nak kongsi sedikit selain sementara menunggu persoalan daripada penonton-penonton yang lain ni kan. Saya pernah juga menanam kobis sebelum ni. Sebelum saya jumpa dengan Cik Nazri, saya pun try lah sendiri tanam. Adalah berapa pasu katnya mungkin dalam 10 pasu macam tu. Masa tu saya ada intern yang tolong saya jugalah tengok ni, sebab kita nak tengok kesesuaian dia tanam dekat tanah rendah. So alhamdulillah dia menjadi. Lepas tu cuma macam Cik Nazri sebut tadi kan, memang saya tanam secara organik sepenuhnya, tapi banyak serangan daripada ulat ratus. Dia akan makan daun-daun tu kan, nanti kan belalang makan dia punya tu kan. So saya mencarilah solusi dia macam mana selain saya menggunakan cuka kayu dan juga bioguard. Sebab selalunya kalau cuka kayu dan bioguard ni memang ulat ratus tu dia memang senang je lah dia nak ni hapuskan. Saya buat juga secara natural. Saya nak tengok apa efek dia. Melalui pembacaan saya dan saranan daripada kawan-kawan jugalah, tanam kobis ni selangkan dengan pokok dil. Pernah tengok tak pokok dil? Pokok dil tu kan? DIL. Dia macam batang dia tegak macam tu je. Dia daun-daun halus-halus. Selalunya orang gunakan untuk buat makanan western food. Dia letakkanlah dil tu. So saya tanam. Saya letak sebelah-sebelah je. Tapi memang tak ada. Ulat ratus tak datang. So baru semalam saya harvest ada satu, saya punya ni kobis. Saya belah sampai ke dalam memang tak ada ulat. Yang atas itu ada sedikit macam warna brown macam tu kan, dia bukannya perosak tanaman, dia lebih kepada air. Air hari tu kan macam lama sangat panas, lepas tu bila ada hujan sikit, so ada efek sikit lah, tapi it's okay. Maknanya memang betul lah saranan tu, tanam sebelahnya ada pokok dil. So pokok dil ni
dia boleh juga menghalau serangga-serangga perosak tu datang hinggap ke kita punya kobis. So bolehlah juga nanti gunakan selain daripada kita Boleh nanti tanam saya Cottonera dan sebagainya. InsyaAllah nanti okay, saya akan cuba saya cari sharekan gambar dia. Okey, saya ambil okay. soalan ni Cik Nazri. Ada pertanyaan daripada Cik Ahmad Jamil. Selalunya racun serangga organik apa yang Cik Nazri guna? Berapa kali seminggu sembuh? Okey, ni berminat ni nak tanam ni. Sila Cik Nazri. Macam saya dah juga guna bioguard. Memang saya ada stok pun bioguard kan, tapi macam bioguard saya fokus pada daun-daun hijau yang macam sayur-sayuran dan semua. Tapi macam untuk kobis ni kita mungkin ada modified sikit. Saya ada guna minyak neem dan saya ada juga minyak bawang putih. Lepas tu kalau perasan kita kan ada liquid kompos kan bila kita buat kompos tu. So kompos ni saya akan campurkan kepada minyak bawang putih tu atau saya akan campurkan kepada lautan yang minyak neem. So saya campurkan tu saya akan spray kepada daun pokok. Saya tak akan spray kepada tanah. Kalau peringkat tu bila dah berbuah, kalau peringkat awal kalau peringkat awal kita sebur spray semua kan. Tapi bila peringkat contohlah untuk kobis, bila dah berisi, saya tak akan spray ke bahagian tanah. Takut nanti bila dia serap, nanti kat dalam dia akan lecur panas. Bila dia terlalu panas. Jadi campuran ni dengan kompos tadi untuk lembutkan sikit minyak bawang putih tu tadi supaya tak panas sangat. So kita spray bahagian atas semua bahagian daun. Kekerapan tu saya buat dalam seminggu 2 kali. Tapi macam terung ni saya perasan seminggu 2 kali. Tapi kalau macam terung ni saya buat hampir selang sehari sekali. Kalau terung lain lagi kerap lah. Terung lagi kerap. Tapi bila kita tengok dia punya kulit, bila kita dapat hasil tu, bila tengok pada kulit yang terung tu, dia okey, dia tak terjejas. Cuma kobis ni dia ada isu sikit. Kobis dia tak boleh terlalu pekat. Kalau kita nak guna yang lain, nak buat sendiri, dari segi minyak neem dengan minyak bawang putih ni, jangan terlalu pekat sebab bila dia masuk serap melalui akar, dekat dalam tu dia akan lecur sikit. Sebab saya pastikanlah benda ni kalau terlalu kerap letak pada medium tanah, dia akan serap sekali. Tapi kalau nak guna sebagai semburan tu memang okey. Jadi dekat tanah tu kena buat manual lah. Contoh macam kita sebut tadi macam ulat, belalang, siput. Ini memang musuh utama untuk kobis lah. Even pokok-pokok lain pun lah. Tapi kalau kobis ni memang kita kena buat satu sesi bila malam lah biasanya lepas-lepas isyak macam tu. Saya akan check dekat bawah-bawah pokok. Sebab dia memang akan duduk situ waktu malam sebab dah lembab. Jadi yang tu terpaksa buat manual. Kena rajin lah. Jadi untuk terpaksa lah selain daripada racun tu memang kita kena buat manual jugalah. Ya betul. Sebab motivasi tu kan dia drive kita untuk kena buat juga. Bila dah suka tu kan mestilah kita tak kisahlah siang ke malam kan. Kita akan buat juga kalau dah seronok kan. Betul. Okay, tapi kalau saya macam soalan Cik Ahmad Jamal ni saya dah jawab tu tadi tu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Okey, ada soalan lagi Prof daripada Prof Fazila. Daun serai boleh terus buat mulching? Boleh. Saya gunakan juga. Saya praktikkan pada pokok betik apa semua kan. Macam kita baru masa kita nak harvest tu, kita dah harvest, kita dah ambil potong tu, kita letak je kat sekeliling dia terus. Sebab nanti dia akan kering kat situ sekali kan. So kering tu bau tu sebenarnya tak tahulah sebab dari pembacaan daun serai ni automatik dia akan jadi macam pesticide juga. Dia menghalang certain lah. Dia akan halang juga serangga. Jadi bila kita letak tu automatik dia membantu kita sebagai original pesticide lah, natural punya. Dan bila dia start kering tu dia akan tutup untuk satu tempoh masa jugalah. So jangan buang lah daun serai tu. Daun serai kan? Prof kata kalau deal bau macam serai mungkin selang serai dengan kobis. Okey, maknanya Prof cadangkan tanam deal, tanam serai, tanam kobis, tanam serai. Boleh buat macam tu Prof. Kalau bukan serai masak kita makan tu, serai wangi pun boleh. Saya hari tu sajalah try tanam padi. Lepas tu kan saya letakkan dia serai wangi sebelah dengan serai dengan pokok padi tu. So saya tengok yang berdekatan dengan serai wangi tu
tak ada ulat yang macam ulat bulu tu datang dekat situ. Kalau yang berjauhan sikit tu kan, yang tak ada serai wangi tu memang ada ulat bulu tu. So saya perhatikan jugalah, observe apa fungsinya serai wangi, apa fungsinya dill, apa fungsinya tunera macam tu kan. So bila kita buat secara organik ni kan, kita rasa macam seronok tengok kejadian-kejadian tu kan. Dia perlukan ni, dia perlukan ni. So bila kita ni kalau boleh macam nak mengurangkanlah menggunakan racun-racun ni dan juga tak naklah sangat membunuh. So kalau boleh secara natural kan. So saya tengok maknanya it works lah. Dill, serai wangi, serai biasa, tunera, ros Jepun, marigold, lagi apa lagi ya, kita punya basil, semua tu memang sangat bagus kalau kita incorporatekan dalam tanaman-tanaman secara organik kita ni. Saya rasa Cik Nazri lagi banyak pengalaman dia yang nak dikongsikan. Cuma kan selepas ni mungkin soalan cepu mas sikit kot dekat Cik Nazri sebagai penutup. Hasil daripada side income ni, hasil daripada tanaman secara organik ni, side income-nya, adakah Cik Nazri rasa berbaloi ataupun macam you dah achieve lah you punya target tu? Sebab mungkin orang lain nak dengar, takut nanti dia rasa macam alah nanti buang masa je tak dapat pun seperti yang diharapkan. Dia itulah setakat ni lah, sebab macam saya record semua tu, macam kita buat kita punya account sendiri kan, so kita nampak lah penggunaan kita berapa banyak, tapi untuk tempoh permulaan tu memanglah kita tak ada nampak benda tu untung terus. Tapi bila benda tu dah konsisten, kita nampak macam kita dah tahu dalam sebulan boleh dapat berapa, dalam 3 bulan kita boleh dapat berapa. Contoh macam COVID biasanya dalam 3 bulan setengah lah. So every cycle tu kita dah boleh dapat apa, macam saya rasa berbaloi lah. Alhamdulillah memang berbaloi. Dengan apa yang kita dapat, apa yang kita makan, tambah duit poket tepi, insyaAllah lah. Lepas tu kita belajar kompos pula kan. Kita buat kompos lagi dia jimatkan kita punya kos tu. Okay, tahniah. So kan saya nak saya ucap terima kasih banyak-banyak dengan perkongsian Cik Nazri bagi. Saya bagi last kata-kata daripada Cik Nazri, kata-kata semangat kepada kita punya home gardeners ni untuk meneruskan menanam secara organik dan juga dapat menghasilkan side income. Silakan Cik Nazri. Okay, first of all terima kasih banyak-banyak dekat Dr. Rokia lah. Sebab kita buat tapi kita tak ada knowledge. So alhamdulillah saya jumpa Dr. Rokia is one way saya nak tambah saya punya method dalam saya punya practice tu kan. Okay, so bila kita dah bawa dan diberi peluang macam ni untuk cari orang, so saya appreciate sangat lah. Terima kasih banyak. So untuk kawan-kawan yang kat luar yang nak buat tu, buat rasa macam ni, dia ada benefit, dia ada kebaikan. So you jangan give up. Bila buat sekali tu kalau kata tak boleh, jangan give up. Sebab dia punya hasil tu kita tak nampak. Tapi kalau kita dah tahu macam ni, kita contoh benda ni ada hasil dari segi makanan kita, dari segi income kita, kita kena buat tapi jangan putus asa. Kalau rasa macam penat ke apa ke, cuba cari orang-orang yang boleh bantu, macam contoh macam Dr. Rokia dengan tim. So cuba kontak orang-orang macam ni, dapatkan balik ilmu-ilmu ni and then practice balik kat kebun kita. So dia punya hasil dia insyaAllah dia memang sangat-sangat membantu. Kalau kata bukan setakat income, dari segi produk tu sendiri pun kita dah sangat-sangat puas hati. So jangan give up je lah. Jangan give up. Okay, dengar tu kata-kata yang saya rasa saya sendiri mendengarnya terinspirasi, memang berkobar-kobar nak meneruskan menanam sebab kita pun ada grup-grup macam ni jugalah. Kadang-kadang kita rasa down tak menjadi sebab mungkin kita tak dapat teknik yang betul. So bila kita dapat perkongsian macam ni kan, kita rasa dah boleh buat dah cara ni sebab kita dah lalui kan. Dan saya menyarankan kepada saya punya rakan-rakan yang menyertai, tak kisahlah dekat kita punya Green Porak yang dekat Telegram ke, dekat Zero Waste Group ke, kebun komuniti kita ke dan sebagainya, sama ada di FB ataupun dekat Insta. Sesiapa yang berminat untuk menanam kobis ataupun menanam serai ataupun terung secara organik, saya alu-alukan untuk kontak, bertanya terus dengan Cik Nazri. InsyaAllah nanti dia akan sediakan video kaedah menanam kobis
saya rasa bukanlah amat mudah sangat, tapi kita boleh follow dan saya akan kongsikan video tu nanti dekat website kami di Biosense at www.biosense.com.my. Nanti rakan-rakan semua boleh tengok, saya akan buat hebahan dan saya akan war-warkan. So selain daripada nak mengetahui tentang cara menanam, kobis dan sebagainya, boleh juga tengok kami punya rangkaian produk organik yang boleh dapatkan harga tawaran dan sebagainya dekat Biosense tu, dan ada juga kaedah-kaedah penghasilan kompos dan sebagainya. Kalau berminat nanti boleh juga hubungi kami. Saya ucap terima kasih banyak-banyak Cik Nazri dengan masa dan tips ataupun perkongsian yang bagus tadi, bukan untuk diri saya saja, untuk rakan-rakan yang menyertai pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih Cik Nazri. Terima kasih Selamat banyak, maju Doktor. jaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi seterusnya pada minggu depan, siri keempat, dan tunggukan kami punya panel jemputan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan stay safe.